Saya juga ingin mengambil kesempatan yang ada ini untuk memberi sedikit laporan berkenaan dengan kedudukan COVID di kalangan pesakit-pesakit pediatrik di Malaysia. Seperti mana yang kita sedia maklum, kanak-kanak mengalami risiko yang lebih rendah untuk jangkitan varian COVID-19 berbanding dengan kanak-kanak mengalami risiko yang lebih tinggi untuk jangkitan varian Omicron berbanding dengan varian sebelum ini. Ini adalah kerana kanak-kanak bawah usia 11 tahun dan ke bawah amat terdedah serta belum mendapat perlindungan yang sewajarnya berbanding dengan dewasa yang telah mendapat vaksinasi. Kanak-kanak bawah usia 11 tahun, only 30% yang vaccinated. Yang kedua, mereka juga dalam istilah penyakit berjangkit, naif. Sebab sewaktu PKP, kanak-kanak tak keluar. Jadi mereka tak terdedah kepada natural immunity. Sekarang mereka balik ke sekolah dan terdedah first time kepada SARS-CoV-2. So dia dahlah tak ada vaksinasi punya immunity, natural immunity pun tak ada. Dia naif, COVID naif. Risiko jangkitan varian Omicron meningkat sekiranya kanak-kanak tersebut mempunyai comorbidity atau tergolong dalam kumpulan kanak-kanak yang berisiko tinggi ataupun immunocompromised yang ada penyakit paru-paru kronik, jantung, lemah sistem imun badan, kencing manis, sedang menjalani rawatan menggunakan steroid seperti pesakit autoimun dan transplant, kanser, asma dan obesiti. So ini kumpulan kanak-kanak yang perlu kita jaga. Selain itu, jangkitan varian Omicron juga menunjukkan gejala lain seperti cirit-birit, muntah, dehidrasi dan demam sawan walaupun kategori jangkitan adalah rendah. Varian Omicron juga menyebabkan keadaan penyakit sedia ada menjadi lebih teruk. Sebagai contoh, pesakit kanak-kanak asma yang mengidap asma akan mengalami semput yang teruk walaupun kategori jangkitan COVID-19 adalah rendah. Ini adalah data yang terkini daripada pakar pediatrik kita di KKM. Situasi semasa jangkitan COVID-19 di kalangan kanak-kanak amat membimbangkan dengan varian Omicron. Jumlah keseluruhan bilangan kanak-kanak usia baru lahir hingga 11 tahun yang dijangkiti COVID-19 menunjukkan peningkatan dari tahun 2020, 7,730 kepada 379,245 pada tahun 2021. Ini yang membimbangkan bermula awal Januari tahun ini hingga pertengahan Februari, bilangan kanak-kanak usia 12 tahun ke bawah yang dijangkiti COVID-19 adalah seramai 50,826 orang dan peningkatan telah berlaku dengan ketara daripada pertengahan Februari hingga Mac 68,893. Ia ini daripada Januari hingga Mac, bilangan pesakit kanak-kanak bawah usia 12 tahun adalah seramai 119,719 orang. Dan ini adalah satu perkara yang dijangkakan sebab ramai kanak-kanak sudah balik ke sekolah dan sekarang ini terdedah kepada jangkitan di komuniti. Saya juga ingin maklumkan bahawa penggunaan katil untuk pesakit kanak-kanak bawah 12 tahun dari Januari hingga hujung Februari menunjukkan peningkatan yang ketara. Peningkatan yang ketara penggunaan katil untuk pesakit kanak-kanak di hospital. Daily MOH Hospital Pediatric Beds telah pun meningkat seperti mana graf yang ada dipaparkan di skrin. Pada masa yang sama, kadar kemasukan kanak-kanak ke ward PICU, Pediatric Intensive Care Unit, meningkat sebanyak 94% untuk kesemua kategori 3 hingga 5 seperti mana jadual yang dipaparkan di skrin. Jadi message yang mudah lah, message yang mudah untuk PI, untuk kanak-kanak ini adalah bawa anak anda untuk PIC Kids. Kita juga dapati bahawa selain daripada jangkitan, kes-kes multi-system inflammatory syndrome in children boleh juga berlaku. Daripada Jun 2020 hingga akhir tahun lepas, seramai 174 orang kanak-kanak bawah 18 tahun mengalami MISC akibat jangkitan COVID-19. Kanak-kanak juga boleh
terdedah kepada long COVID, sindrom COVID-19 selepas fasa akut jangkitan. Walaupun data terhad buat masa ini merupakan risiko tinggi yang boleh dikurangkan. Long COVID boleh dikurangkan melalui vaksinasi kerana vaksinasi mengurangkan gejala yang serius apabila jangkitan COVID-19 itu berlaku. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, saya sedih sebab vaksinasi COVID bagi kanak-kanak 5 hingga 11 tahun baru mencecah 30% sahaja. Dan dengan keadaan kes yang meningkat di kalangan kanak-kanak, di samping kita melihat kemasukan ke hospital meningkat, di samping kita melihat kes PIKU, kemasukan ke pediatrik ICU meningkat, ibu bapa masih lagi tidak buat pilihan untuk memberi perlindungan kepada anak-anak mereka melalui vaksinasi kanak-kanak ataupun PIK Kids. Saya rasa masa untuk tunggu dan lihat ni dah tamat dah, ya. Kita dah mula PIK Kids semenjak lebih daripada sebulan dan kita melihat bahawa vaksinasi ini selamat, vaksinasi ini memberi perlindungan kepada gejala yang paling serius, iaitu kemasukan ke hospital, ICU dan juga kematian. Jadi saya sekali lagi merayu kepada ibu bapa, jangan buang masa, bawa anak anda untuk mendapatkan vaksinasi di bawah PIK Kids. Apakah perancangan KKM atau kerajaan terhadap kanak-kanak atau bayi yang umur 5 ke bawah, sebab tinggal golongan ini yang belum vaksin saja dan golongan ini akan jadi paling berisiko. Okay. Untuk golongan kanak-kanak usia 5 tahun ke bawah, kita harap bahawa akan ada bukti-bukti daripada ujian klinikal yang boleh dikemukakan supaya pihak berkuasa dadah kebangsaan dapat menilai. Setakat ini, pengerusi dia adalah Tan Sri KPK, belum lagi ada vaksin yang diluluskan, ya, untuk golongan usia 5 tahun ke bawah. Jadi bagi 5 tahun ke bawah ini, kita mana boleh kita gunakan pendekatan kesihatan awam yang lain, ya, seperti penjarakan fizikal. Kadang-kadang kanak-kanak usia 5 tahun ke bawah pun tak sesuai pakai pelitup muka, ya. Mungkin yang usia 5 tahun tu bolehlah pakai yang kids mask, tapi yang lebih muda tu agak tidak sesuai. Jadi kita betul-betul kena melindungi mereka. Ibu bapa kena fikir sebelum bawa kanak-kanak usia 5 tahun ke bawah ke tempat yang sesak, tempat awam dan sebagainya. Ini adalah lebih kepada langkah-langkah pencegahan kesihatan awam yang perlu dilaksanakan untuk golongan tersebut.